Unimap sebuah kampus lestari. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semua. Kita bersama-sama pagi ni, saya Dr. Siti Khadijah Zakbar daripada Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari Unimap. Jadi pagi ni kita ada taklimat ataupun lebih ringkaslah coffee talk, sembang santai bersama dengan Profesor Dr. Zuraidah. Untuk makluman kita punya konsep kampus lestari di Unimap ni dah lama. Dan antara pengasas awal orang yang berusaha memperjuangkan kampus lestari, macam mana kita nak operasi untuk sebagai sebuah universiti yang ada tanggungjawab kepada pelajar, tanggungjawab kepada alam sekitar, tanggungjawab kepada kemajuan negara. Jadi kita rasa semuanya bermula di universiti. Jadi pada pagi ni saya amat berbesar hati dapat menjemput Profesor Dr. Zuraidah untuk datang bersama-sama kita pagi ni secara live, dan juga ada juga yang datang nak dengar sendirilah di auditorium ni tentang kampus lestari ni. Jadi tajuk talk untuk pagi ni kita namakan sebagai Unimap Kampus Lestari. Dia ada tanda soal di situ, menandakan macam mana asas kita, ke mana kita akan pergi, dan yang ini adalah pandangan orang yang lama memperjuangkan kampus lestari. Jadi dengan tak berlengah masa, saya inginlah menjemput Profesor Dr. Zuraidah untuk menyampaikan taklimat, amanat dan pesanan serta harapan Prof untuk menjadikan Unimap ni sebuah kampus lestari. Okey. Sila Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada Dr. Khadijah dan semua rakan-rakan saya dalam dewan dalam auditorium ini. Terima kasih Dr. Kat atas mukadimah itu, dan saya sebenarnya sangat berbesar hatilah diberi peluang untuk menyampaikan sembang santai ini. Sebagaimana yang Dr. Kat kata tadi, Unimap sebuah kampus lestari. Sebenarnya kita pun tertanya-tanya kan, adakah ia Unimap ni sebuah kampus lestari? Ya, jadi itulah sebenarnya ingin saya sampaikan, yang ingin saya kupas bersama-sama dengan para audiens sekalian. Okey. Jadi ini tujuannya, ini pengisian sesi ini, iaitu sebenarnya saya nak buat ni sebagai satu sesi muhasabah diri. Diri ni bukan setakat COSCAM saja. COSCAM kan? COSAM. Bukan setakat COSAM saja, tapi semua. Sebab memang kampus lestari ini sepatutnya sebuah satu tanggungjawab untuk kita semua. There is no exception. Ya, kita semua. Nanti kita akan lihat lagi. Jadi dalam untuk kita melaksanakan muhasabah ini, soalannya ialah kita nak tanya apa itu kampus lestari, adakah Unimap sebuah kampus lestari, dan adakah Unimap itu the same thing lah, kita ulang ya, dan akhirnya tindakan seterusnya. Hopefully adalah tindakan yang boleh kita lakukan
sama ada secara individu ataupun secara berpasukan. Berkenaan dengan apakah itu kampus lestari, saya tak naklah panjang lebar sebab ada banyak sangat. Dia perkara yang biasalah kalau kat universiti, kalau kita nak mulakan tentang sesebuah tajuk tu, selalu kita mulakan dengan definisi takrifan apa dia kampus lestari. Dan ada banyak kalau you masuk dalam Google ke apa ke, you check kalau you nak tengoklah apa dia definisi kampus lestari, mungkin ada beribu-ribu. Setiap orang ada takrifnya masing-masing. Setiap universiti ada takrifnya masing-masing. Tapi yang kalau saya lihat the common denominator lah, apa dia perkara yang sama yang selalu diucapkan kalau orang cakap tentang kampus lestari, ialah ia adalah berkenaan dengan keberkesanan penggunaan tenaga, tentang bagaimana kita nak conserve resources kita, sumber kita, dan juga untuk kita meningkatkan kita punya kualiti alam sekitar melalui pengajian, melalui pelajaran, educating, pendidikan, dan juga melahirkan satu persekitaran yang sihat dan juga kondusif untuk pengajian. Dan juga kita selain daripada itu, research juga memainkan peranan yang penting untuk kita melaksanakan atau memanifestasikan kampus lestari. Okay, itu ialah kita punya definisi yang sini. Alright. So it's the same thing lah, mana-mana pun saya tunjukkan ni 2-3 saja. Takrif, education, research, lepas tu kerjasama dengan society, pembangunan kampus, administration of campus, reduction of ecological footprint, dan juga perkongsian maklumat tentang kampus lestari ini di luar pagar kampus lestari itu. Jadi itulah merangkumi, itu elemen-elemen penting dalam kalau kita sebut tentang kampus lestari, itulah dia sebenarnya. Walau apa pun takrif yang orang berikan mengandungi elemen-elemen tersebut. Okey, jadi setelah kita dah tahu apa dia, bagaimana orang faham apa itu kampus lestari, what do they know about kampus lestari, sustainable campus, adakah UNIMAP sebuah kampus lestari? Are we? Adakah kita kampus lestari? Tapi sebelum daripada itu, mari kita, sebelum kita boleh jawab ini, jom kita jawab dulu. Perlukah kita jadi satu kampus lestari? After all, kita ni universiti. Universiti apa core business kita? Core business kita ialah mengajar kan? Okey. Mengajar kita ada student, ramai student kita. Dan kita ada pensyarah. This is the core lah. Jadi, itu merupakan core business kita kalau kita fikirkan tentang sebuah universiti atau sebuah institusi pengajian tinggi. Jadi adakah perlu nak jadi kampus lestari? Sedangkan isu-isu pengajaran pembelajaran dan juga kita pun ada research. So isu-isu research, isu-isu pengajaran pembelajaran pun mengambil masa kita dah banyak dah. Banyak sungguh masa kita. Almost 100% masa kita lakukan, kita gunakan untuk membangunkan pengajian dan juga penyelidikan. Jadi dengan adanya isu kampus lestari itu, adakah ia bermakna kita nak kena menggunakan masa kita yang dah terhad tu nak buat pula tentang kampus lestari? Jadi kalau tak perlu, buat apa kita nak buat? So kita jawab soalan tu dulu. Jadi sebenarnya pada saya, dan saya rasa, saya haraplah semua orang pun bersetuju, perlu, because kelestarian ini merupakan kita punya survival. It's our survival. Kita punya survival, kita punya kelangsungan hidup. Kalau bukan kita pun, anak cucu kita. Mungkin kita terlepaslah sebab kita dah sekarang ni, saya rasa tak ada orang yang umur kurang daripada 20 tahun dalam bilik ni kan. Mungkin ada pendengar kita adalah yang stream tu, yang live streaming. Tapi dalam bilik ni saya nampak semua paling-paling muda pun, saya rasa paling-paling muda pun 30 kot ni ya. Ada tak yang kurang daripada 30 di sini? 35 saya rasalah. Jadi mungkin kita terlepas. Mungkin dalam hidup kita, in our lifetime, kita okey je. Especially kita kat Malaysia ni, kita cukup air, cukup makan, cukup segala, cukup kita punya udara pun bersih. Tapi kita kena fikir, kita bukan kita je. Kita ada anak cucu kita.
Melainkan kalau kita tak ada anak cucu, still, adakah kita sanggup nak lihat anak cucu orang lain dibebani dengan perkara-perkara yang sebenarnya kita boleh elakkan kalau kita bertindak sekarang. Dan penduduk dunia pun bukannya seorang dua, bukannya orang dalam auditorium ni aja, ada 7 bilion dan dijangka pada tahun 2050 akan jadi 9 bilion penduduk dunia. Dan dengan meningkatnya penduduk dunia ramai itu, sumber semula jadi pun kita dah tengok dah banyak sangat rekod. Saya tak nak go through all the literature di luar sana. Ada banyak sangat literature yang menunjukkan memang sumber kita makin lama makin kurang. Malah di beberapa tempat dah tak ada dah. Yalah, tak nak go through semua tu. Memang kita semua dah dengar dalam berita, dah kita buka surat khabar, kita buka radio, kita tengok internet. Kita setiap hari atau hampir setiap hari akan ada berita tentang pencemaran udara, tentang kekurangan ini dan kekurangan itu. Semua tu merupakan masalah global, masalah dunia, dan kita tak boleh asingkan diri kita daripada tu. Kita sebahagian daripada umat manusia. Ini semua ialah masalah umat manusia dan kita sebahagian daripada the human race. Dan seterusnya, disebabkan tu kalau kita tak buat sesuatu, maka kita, kelangsungan hidup kita dan kelangsungan hidup anak cucu kita, anak cucu orang lain pun akan terlibat. Jadi itulah yang menyebabkan saya merasakan memang kita tak ada pilihan. Ia adalah kita punya survival. It's our survival. Walaupun kita tak nampak, sekarang ni kita nampak macam okey je, tapi sebenarnya it's our survival. It's not a joke lah. Itu bukan satu gurauan. Ia adalah sesuatu yang sangat-sangat real. Dan kalau kita tidak bertindak sekarang, maka kita akan merasa padahnya. Kita ni maksudnya humanity lah, manusia. Bukan kita seorang sebagai individu, tapi kita secara kolektif akan merasainya. Itu saya sebut tentang survival. Tapi katalah it's okay. Survival is not affected. Still, it's actually tanggungjawab kita. Walaupun kita akan hidup, kita masih akan hidup walaupun dengan pencemaran yang teruk, tapi kita masih boleh survive. Katalah ada orang di antara kita yang mengatakan it's okay, we can survive. Still, we look at this, tanggungjawab kita. Ini adalah sebenarnya amanah daripada pencipta kita. Dia bagi kita dunia ni bukan untuk kita sesuka hati. Kita kena jaga. Jadi dan juga kalau kitalah orang yang percaya tentang kewujudan Tuhan, maka kita kena lakukan sesuatu. Tanggungjawab kita. Katalah kalau kita tak percayakan tentang kewujudan Tuhan pun, itu adalah tanggungjawab kita ke atas humanity, manusia. Selain daripada itu satu yang general tapi kita di UNIMAP ni, sebab kita adalah UNIMAP adalah satu IPT, institusi pengajian tinggi. Dan apa yang ada dalam institusi pengajian tinggi apa yang macam saya sebutkan tadi, kita core business kita ialah mengajar kan. Itu core business kita, mengajar dan research. Dan semua staff kita di sini, semua walaupun you staff akademik ke bukan akademik ke, you kena lakukan perkara-perkara yang menyokong menyokong kerja-kerja pengajaran dan kerja-kerja penyelidikan. Sama ada you dalam jabatan pendaftar, you dekat PKK, mana-mana pun, tapi you tengok your core business, apa yang you buat ialah you menyokong aktiviti pengajaran pembelajaran dan aktiviti penyelidikan. Cuba you fikirkan. Balik you tanya you punya supervisor. Kalau you tak percayalah bahawa that is our core business ialah pengajaran dan penyelidikan, you tanya you punya boss, apa you punya peranan di UNIMAP ni. Pasti kan lepas kita bincang, nanti you bincang, you akan dapati dia akan berbalik-balik kepada menyokong aktiviti pengajaran pembelajaran dan juga penyelidikan. Dan pengajaran pembelajaran ni maknanya kita mengajar kepada pelajar. Dan itu merupakan disebabkan kita di UNIMAP ni atau kita di IPT kita mempunyai peluang yang sangat baik yang sangat besar untuk mengajar tentang kepentingan green ini. Okey, dan lepas tu selain daripada tu pun kita ada kemampuan. Kita ada banyak staf akademik dan bukan akademik yang mempunyai macam-macam idea, mempunyai banyak kepakaran yang boleh digembeling untuk melakukan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat kepada kelestarian. Okey, jadi kita ada kemampuan. Memang kedudukan kita sebagai IPT dan juga kita mempunyai tanggungjawab kepada
Tuhan, kepada Allah kalau orang yang beragama Islam. Kalau yang bukan beragama Islam pun, masing-masing agama pun saya rasa tak adalah yang mengatakan jahanam kan alam sekitar. Ada ke rasanya? Tak ada kan? Kita kena jaga. Jadi ini merupakan slide ini ialah elaboration lah daripada apa yang saya sebutkan tadi sebagai amanah daripada pencipta. Bukan saya pakai sebut aja, bukan itu feeling saja ya. Tapi kalau kita lihat ada banyak sangat ayat-ayat yang warna biru ni ialah ayat ini tak ni ya. Okey, yang warna biru ni ialah ayat-ayat Al-Quran dan yang warna hijau kat bawah tu ialah hadis. Ini pun tak semua. Ya, ada lagi hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang mengatakan kalau kita tafsirkan ayat-ayat ini, memang ia menunjukkan bahawa ia merupakan penjagaan alam sekitar, merupakan amanah daripada pencipta kita kepada kita. So we have no choice. Takkan kita tak nak jalankan tugas kita kalau kita dah diberi macam-macam di dunia ni. Kan kita kena lakukan apa yang kita boleh lakukanlah setakat kemampuan kita. Okay, ini amanah daripada pencipta kita. Ini saya sebutkan tadi yang IPT, kita UNIMAP sebagai satu IPT, kita mempunyai tanggungjawab mengajar pelajar kita. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Kat ya yang provide the slides. Kalau kita lihat kat sini, terdapat peningkatan bilangan orang muda lah yang menjalankan proses pembelajaran. Dan jadi kita terletak di dalam lingkungan di mana kita ada akses kepada orang-orang muda. Pelajar-pelajar kita orang-orang muda ya, dan tak kisahlah kalau kita bukan akses secara langsung ke akses secara tidak langsung pun. Walaupun kita bukan pensyarah, ya, kita mempunyai tanggungjawab juga sebab kita sentiasa jumpa dengan student-student ni. Jadi kita kena fikirkan jalan macam mana kita boleh lakukan kerja kita supaya budak-budak ni, pelajar-pelajar kita kan, dia akan memupuk kesedaran, dia menghayati kepentingan kelas untuk mengadakan kelestarian, untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang menjanjikan kelestarian, ya. Okey. Jadi in short UNIMAP, perlukah UNIMAP menjadi sebuah kampus lestari? Ya, saya haraplah by now setelah saya dah go through tadi, semua tuan-tuan dan puan-puan setuju bahawa ya, kita perlu menjadi sebuah kampus lestari. Kita perlu. Ya, sebab tadi saya sebutkan survival kita dan juga tanggungjawab kita. Kita sebenarnya tiada pilihan. Dan sebab tu saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana you all hadir ke talk ini ya. Sebab kelalunya kalau talk yang macam ni kan, macam last time ya, baru-baru ni yang kita buat, tak ramailah orang yang hadir. Sebab mungkin itu menunjukkan mungkin warga kampus merasakan alah tak penting. Mungkinlah, saya tak tahulah. Tapi sebenarnya memanglah kita tak ada pilihan. Kita kena lakukan sesuatu. Okey? Jadi okey, kita pun dah kata memang kita kena lakukan sesuatu, kita pun dah tertubuh dah lama dah di Perlis ni UNIMAP. Adakah kita buat benda-benda yang kita kata yang saya sebutkan tadi, yang kita kata nak jadi kampus lestari? So kita lihat ni, kita nak lihat sejenak lah apa yang telah kita lakukan sekian lama. Sebenarnya macam-macam. Ya, sebenarnya macam-macam kita dah lakukan. Kita ada workshop, kita ada team ya, kita ada pasukan-pasukan, kita ada macam-macam inisiatif, kita ada talk macam ni, kita ada newsletter, kita libatkan pelajar. Okey, so ini sebahagian daripadanya. Ini salah satu kita punya success story lah. Success story kita ialah kita cuba nak menjimatkan elektrik, tapi saya tak tahulah data ni mungkin ni yang awal. Ini sebenarnya kita nak tunjuk bahawa if we do something, tak susah pun benda ni. Ini penjimatan tenaga elektrik. I think nak ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Tengku dan rakan-rakan di sistem E. One thing good yang kita mempunyai pada dulu dan juga sekarang kita adalah kerjasama dengan semua pusat pengajian dan mereka lakukan apa yang boleh mereka lakukan lah. Dan ini penjimatan tenaga elektrik ni, apa yang dilakukan ialah, dan ini sebenarnya pembangunan juga ya, Jabatan Pembangunan sangat-sangat membantu ya. Kita ada chiller untuk library ya, ada 3 chiller. So
apa yang mereka buat ialah mereka onkan chiller tu pada in a staggered way. Dia onkan satu, kemudian tunggu 15 minit, onkan lagi satu dan onkan lagi satu. Jadi dengan buat macam ni aja dia dapat reduce, kita dapat reduce, kurangkan penggunaan bil elektrik kita kepada sebanyak 30%. Ini just nak tunjuk bahawa kita dah adalah some success stories. Tapi saya rasa kita kena dapatkan data yang terkini lah untuk what kind of penjimatan lain. Kita melibatkan pelajar, macam ni ada macam-macam program, ada larian lah, recycling, polystyrene. Kita punya kampus ialah kampus yang tidak dibenarkan polystyrene dan juga straw. Saya harap yang tu masih on kan, masih rigorously pursued. Kita ada projek penjimatan air. Baru-baru ini kita ada yang pipe tu kan, pipe wuduk, di mana kalau kita orang nak ambil wuduk pipe tu boleh kuranglah air yang turun dan saya haraplah pembuatannya boleh pick it up. Dia orang dah buat ke? Sekarang ni baru trial pasal Baru dengan dekat library. Tak, tapi pembuatan dah buat ke dia punya? Belum ya? So I was hoping lah nanti the team in pembuatan tengok kan dia punya pipe tu dan juga mungkin boleh buat pipe yang macam tu yang jimatkan air. Kita ada juga yang ni ialah sensor. Again saya tak tahu lah berapa banyak yang dia buat sekarang, tapi dulu kita mulakan sensor di dalam toilet. Kalau toilet Nampak sekarang ni di tandas-tandas di Unimap di Dewan Kuliah, di pembuatan, di mekatronik telah dilengkapi dengan sensor tandas. Right, okay. Di mana sekiranya ada insan-insan yang terlupa nak tutup lampu, dia akan auto offkan sendiri. Okay, Alhamdulillah. So maknanya dah banyaklah sensor kita letak kat tandas. Saya pun nak ucapkan terima kasihlah kepada tim di Sistem E. Kita ada recycling, ada beberapa recycling ni, ada not just recycling bins, kita ada juga kompos kan, dekat kita ada pusat pengumpulan e-waste, kita ada pusat pengumpulan kompos, kita ada juga yang recycling e-idaman kan, e-idaman. So ada banyaklah. Kemudian kita pun tanam pokok. Kalau kita lalu kat depan tu, kebanyakan pokok tu alhamdulillah lah hasil usaha tim. Kita punya tim di seluruh kampus. Dan juga ada yang dilakukan melalui kampus Lestari, ada yang dilakukan secara bersendiri di pusat pengajian. So kan pokok ni satu pelaburan yang sangat mendatangkan keuntungan. Saya rasa ada kat sini kot. Yang satu hadis yang mengatakan kalau kita tanam pokok, mungkin tak ada kat sini. Tapi ada hadis yang mengatakan kalau kita dah tahu besok nak kiamat, lebih kurang macam itulah. Kita ada pokok di dalam tangan kita, anak pokok, adakah kita nak tanam atau tak? Dan tanam. Kita kena tanam juga. Kalau kita tanam pokok tu membesar, kalau ada buah, kalau dia dah besar, dia jadi teduh, binatang ke, manusia ke yang mendapat manfaat daripada pokok tu, kita akan dapat pahalanya. So easy kan, easy pahala. Jadi kita tanamlah pokok kan. Jadi saya harap pokok-pokok yang ada kat Unimap ni tambahkan lagi, dan Jabatan Pembangunan memang sentiasa berikan kerjasama. Yang tu hari tu ada kita tanam lagi a few kan, continuously. Kalau you all ada pokok yang nak derma, beritahu je pada Dr. Kat dan kita akan uruskan kat mana nak tanam pokok tu. Dan juga plogging. Dulu plogging memang sangat aktif lah. Kita punya student, even staff pun pergi, kalau dia orang pergi jogging ke dia kutip sampah dekat pantai, dekat park. Jadi saya harap ini pun sebahagian daripada usaha kita. Dan saya harap ia diteruskan. Sekarang ni macam tak berapa dengar sangat aktiviti plogging. Ada ke? Ada. So kita teruskanlah juga. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Okey, dan saya pun sangat berbesar hatilah melihat COSAM berjaya lah dalam ini merupakan beberapa indikator kejayaan mereka. Sisa kita semula, dia orang buat talk, collaboration dengan agensi luar,
projek solar dan yang ni Facebook view ni 4.9K, maknanya ramailah orang yang telah mendengar. Kita harap bukan dengar saja tapi ada tindakan selepas mereka mendengar. Okay, dan ada banyak lagi lah yang ni lebih detail kepada apa dia pencapaian COSM. Okay. Dan ini pun lah di satu because saya tak nak pula nanti tuan-tuan dan puan-puan merasakan kita tak buat apa-apa langsung. Memang kita buat macam-macam dan dia melibatkan banyak PTJ dan support daripada pengurusan tertinggi dari dulu sampai sekarang. Kita ada, alhamdulillah kita ada support tersebut dan kita ada COSM yang coordinate, ya. Jadi baguslah, ya, bagus, alhamdulillah. Cuma dan juga kita ada juga research. Bukan setakat aktiviti-aktiviti tadi, kita ada research juga dan kat sini kita ada 4 center, ya, yang menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan kelestarian. Okay, semua ada situ. Kenapa dia lambat sikit? Dia lambat Okay, so that's the research. Oh, of course dia tidak ni dia tidak. So kita this one saya kena ngakulah, ya, kita ada satu projek UCIKAL mungkin tak berapa berjaya. Tapi saya rasa kalau tak berjaya, tak semestinya kita lupakan. Ya, kita dah invest banyak duit, banyak masa kita fikirkan nak jalankan kerja ni, tapi mungkin pada waktu itu belum masanya. Mungkin kita boleh rekindle, relive projek ini. Kita lihat macam mana kita boleh lakukan projek UCIKAL ini. Okey. Okey, jadi kita dah buat semua tu, tapi mari kita muhasabah sekejap. Adakah kita berjaya? Projek dah banyak dah, saya rasa sejak daripada 2012-2013 dah ratus lah projek kita, kalau kita nak kira kan, beratus, macam-macam kita buat. Tapi adakah kita berjaya? Okey, tapi macam mana kita nak mengukur kejayaan kita? Apakah KPI kita? Kita pun dah bangunkanlah KPI dan salah satu KPI-nya ialah bilangan aktiviti. Itu ialah KPI usaha kita. Bagaimana pula KPI outputnya? Jadi again lah, ini merupakan macam kalau kita katakan penjimatan tenaga, itu merupakan satu KPI yang baik. Tapi kita ada banyak juga cabaran lain, ya. Contohnya kalau kita nak fikirkan penjimatan tenaga, kita kena fikirkan kampus kita masih membesar. Semua tu kita dah bincang dah sebenarnya, ya, dalam macam-macam mesyuarat, tapi saya rasa kita kena firm up lah at the end of the day apa dia indikator yang kita nak gunakan. Kalau kita lihat kan penglibatan warga UNIMAP, kita ada ramai orang dalam kampus ni. Sekitar 15% sahaja sebenarnya yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti hijau, aktiviti-aktiviti kelestarian. Only 15% dan kebanyakannya hanya one off. I don't think that's good enough. It's good as a start, tapi it's not good enough lah. Kalau kita nak kata kita kampus lestari, it's not good enough. Dan saya bukan nak kata kita kampus lestari supaya kita dapat pujian, ya. Number one, we are number one, we are the best, we're the world's best. I don't want to look at all that lah, sebab saya rasa yang itu very superficial. Kalau kita nak jadi kampus lestari sebab kita nak orang puji kita, orang kata kita ni baik, I don't think that will be sustainable lah. Buat apa kita nak, why do we go for all that? Kita kena ikhlas lah. Kita nak buat tu sebab dua perkara tadi tu, tanggungjawab kita, survival kita. So why not kita nak buat kampus lestari ni sebab kita nak penuhi kedua-dua yang tadi tu. Bukan sebab kita nak jadi the best in the world, ranking tinggi. Kita high ranking in apa? Kita ada kan green metric. Kita, there is no end to all kinds of ranking. Lepas tu kalau kita nak ranking apa yang Times Education pun ada juga scope dia yang green tu, sustainable development, impact ranking. You see, so I mean, okay, do we want to go through that? I mean, kita pun dah penat kan dengar tentang ranking rating ni, penat dengar tentang kita nak be the best. Kita nak pujian ke? No, kita tak nak pujian, kita nak menjalankan tanggungjawab kita. That's all we want. Tak, benda lain it's not worth it. Kalau kita nakkan pujian, it's not worth it, tak payah buat. Kita nak buat green ini sebab kita nak memenuhi kedua yang tadi tu. Yang pertama ialah survival kita dan yang kedua ialah tanggungjawab kita. Okey?
Jadi 15% mungkin lebih. Ya, ini ialah maybe a conservative estimate ya. Saya tahu ya dalam di pusat tanggungjawab masing-masing pun ada staff-staff yang melakukan aktiviti green ya. Tapi I don't know lah, kalau you tak report kepada Green Campus, kepada SOSEM apa? Kosem mungkin dan tak tahu apa Dr. Cat dan tim dia tak tahulah. Tapi kita merasakan kita anggarlah dalam 15% kes-kes yang kita tahu penglibatan warga kita. Staff kebanyakannya kita merasakan mereka tahu tentang kampus lestari, tapi kita harap you play a better role lah, not just know it and understand it, tapi juga you play an active part in it. Tapi kita akui bahawa projek kampus lestari ini ialah seperti a sideline project lah, dia tak berapa ke tengah. Mungkin disebabkan kita punya core business kita ialah teaching, learning and research dan bukannya greening the campus. So because of that mungkin setengah daripada kita merasakan it's not as important, which is very very sad lah. It's very sad sebab ingat survival kita, tanggungjawab kita. Dan satu lagi, because kalau sebenarnya buat kampus lestari ni, buat aktiviti-aktiviti ni dia menyusahkan sebenarnya. Kita nak buang sampah, kita nak buang plastik tak boleh, kita kena letak ke tepi. Kalau plastik tu kotor, kita kena basuh dulu sebab kita tak boleh nak buang dia sekarang, kita nak recycle kan. Jadi dia banyak kerja dan apa returns je. Returns yang selalunya kalau kita fikir tentang returns, kita fikir tentang duit. Takkan dapat duitnya, melainkan yang idaman tu ialah kalau you jual itu pun tak seberapa pun. You tak boleh jadi kaya lah nak jual recycled parts, recycled punya sisa terbuang yang boleh kita recycle, memang tak banyak lah kita dapat. Jadi sebenarnya ia melibatkan budaya kerja, penukaran budaya kerja kita. Ya, kalau kita nak Xerox, kita kena buat 2 side, kan susah nak buat 2 sides, baik senang buat 1 side aja. Jadi itulah kita kena tukar budaya kerja kita dan ramai orang tak berapa suka. Walaupun bukan setakat isu kelestarian, isu apa-apa pun kalau kita kena ubah kita punya budaya kerja, kita malas. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi sebab tu kita tak berapa aktif dalam melaksanakan kampus lestari ini. Dan ini merupakan 4 perkara yang saya tulis di sini ini merupakan perkara-perkara yang kita kena beri perhatian lah in the next few years. Kita kena lihat sekali lagi penggunaan tenaga kita, kita kena lihat sekali lagi pengurusan sisa dan bahan buangan kita, pengurusan air kita dan juga lanskap. Ya, macam mana kita boleh melakukan perkara-perkara yang mencerminkan bahawa keempat-empat urusan ini dikendalikan dengan cara yang green friendly, environmental friendly. Tapi kalau nak minta COSEM seorang buat, memang tak dan lah, memang tak boleh. They don't have the resources. They can facilitate, mereka boleh memudah cara, tapi mereka tidak boleh melakukannya sebab memang tak ada resources untuk. You punya office berapa orang? 3 orang? 6 orang. 6 orang. Mana cukup kan? Sebab itulah kita nak buat program-program macam ni dengan harapan tuan-tuan dan puan-puan maju ke depan, show bincangkan apa idea you dan kita boleh lakukan sama-sama. Okay. So again, please apa tindakan seterusnya? Tindakan seterus kita boleh lakukan tindakan seterusnya secara berpasukan ataupun secara individu. Kalau secara berpasukan, maknanya you get together with your friends, with your colleagues, with your boss, bincang apa yang boleh dilakukan untuk you punya PTJ. Dan memang ada ya, bukan saya katakan tak ada, memang ada macam pembuatan macam-macam dibuat di pembuatan. Dan tapi sekarang dah tak ada pembuatan lagi kan. Tapi maksud saya macam pembangunan pun ada tanam pokok, bukan projek universiti ya, projek PTJ. Dekat ada banyaklah PTJ yang memang aktif ya. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dalam bilik ni cuba fikirkan, can you come up with a new idea yang you boleh balik ke you punya pusat pengajian atau pusat PTJ dan fikirkan macam mana you boleh implement, melaksanakannya secara berpasukan. Dan katalah kalau you punya colleague tak berapa nak minat, you bukanlah langsung tak boleh buat apa-apa, boleh buat secara individu.
dia buat benda kecil pun nanti dia punya insya-Allah lah, kalau kita buat secara ikhlas, dia punya hasil dia nanti kita akan nampak lah. Kita akan nampak dan dia akan jadi besar. Jadi untuk tu saya nak minta nak pasang. Siapa akan pasangkan yang saya jumpa dalam Facebook? Silakan. Guys, I have never seen anyone more impressive than this guy. Hi, my name is Jadap Paik. I am a farmer. Because this guy, with his bare hands, planted a forest. But first, let me tell you his story from the beginning. Jadav is a 60-year-old farmer. He has a family of 5 and he lives in a modest home in northern India. But next to his home, he saw trees were dying. The river was flooding, the animals were fleeing, and the land was disappearing. He saw deforestation. But instead of doing nothing, this farmer did something very simple. He planted a tree. Every day, he cut a branch from his trees, walked for 20 minutes, took a boat, crossed a river, and walked for 2 hours more to get to an empty piece of land with nothing in it and planted a tree. This is amazing! He did that day after day after day for 3 months a year, year after year, for 40 years, until his trees turned into a forest. A real, green, beautiful forest that went from this to this. It's too good to be true, but we're standing in it. His forest is estimated to be 550 hectares big, which is Bigger than Central Park in New York. the trees that he planted are now dropping seeds to the ground, and now they're growing even by themselves. And after many years, animals started showing up at his forest. Elephant, tiger, rhino, deer. His forest attracted wildlife and greenery, and it has become possible for him to farm in it and make a living. One day, this farmer was discovered by the local media and he turned into a sensation in his country. People called him Forest Man of India. Presidents congratulated him and gave him prizes, and conferences invited him to speak there. This simple farmer has become a role model for millions of people. He's an inspiration for all of us as he's planting many more trees and he's making a desert into a forest. 40 years after he started, Jadiv still plants trees on a regular basis. But his next goal now is a little bit different. We want to write a book on how to plant trees. He wants to write a book with his friend, because they believe that if we educate kids, just like his kids, on the importance of nature from a very young age, we can fix today's problems. And he wants to spread that message as wide as possible. And I will never stop. It took me a lot of effort to find this guy. I had to cross oceans and drive to the middle of nowhere and walk in the middle of a swamp. Where are we? Just to share his simple message with you. Take me back to the jungle. If you do something good, if you help just a little bit every day for many days, sooner or later you will create something much bigger than you. Something that will change the world for the better. See you next week. Dear Indonesia, thank you so much for watching this video. If you like it, try to share it with your friends. I think they will like it too. Also, please follow this page
because it's very important that we reach everybody in Indonesia with this message. Thank you so much and see you tomorrow. Okey. So itu salah satu daripada sampel lah bagaimana orang yang macam tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa pun, dia tak ada apa-apa peralatan canggih. Nampaknya pun dia tak ada apa-apa dia tak ada pendidikan tinggi macam kita, ya. Tapi dia boleh melakukan perubahan. Apa yang dia buat? Modal dia apa? Modal dia hanya dia punya masa dan dia punya determination. Untuk melakukan sesuatu yang boleh mengubah kehidupan. Dan sikit-sikit je, dia bukan buat terus jadi. Tiap-tiap hari dia buat, dia istiqamah. Tiap-tiap hari dia buat. Kalau tak boleh tiap-tiap hari pun tiap-tiap minggu, tak boleh tiap-tiap minggu pun tiap-tiap bulan. So itu satu contoh yang kalau kita rasa macam kita helpless sangat, tak boleh nak buat apa-apa sebab kita ni siapalah kita, tak ada ni, tak ada. It's not true lah. Kita dah nampak dah. Ini cuma satu. Ada banyak lagi video-video yang macam ni yang kita nampak orang buat perubahan. Orang yang tak ada apa-apa buat perubahan. Dan perubahan itu mendatangkan manfaat kepada ramai orang. Dia tak terfikir pun. Dia bukan nak dapatkan pujian pun. Dia nak buat sebab dia rasa itu tanggungjawab dia. So, kita ni ada macam-macam kemudahan keliling kita. Kita ada kerja tiap-tiap bulan masuk gaji. Kita ada pendidikan, kita dapat, semua orang dalam bilik ni ada pendidikan. Semua orang bilik ni ada kelebihan. Adalah sikit duit sikit ke apa ke, masa sikit, resource lah. Kita ada beberapa sumber yang sebenarnya kita boleh manfaatkan. Why not kita manfaatkan untuk kelestarian? Ia adalah suatu ibadah sebenarnya. Kita lakukan sebagai ibadah. Ya, bukan sebagai nak naik pangkat lah. Sebab memang takkan dapat naik pangkatnya dengan ibadah, dengan buat lestari ni. Tak adalah saya rasa. Kalau ada pun mungkin orang yang buat research tentang kelestarian, dia dapat publish paper, dapatlah membantu naik pangkat. Tapi untuk kebanyakan daripada kita, tak ada. Kita buat memang tak ada. It's a thankless job. A thankless job. Mungkin orang pun tak akan appreciate kita, orang keliling kita. But it's okay. Bukan kita buat untuk orang nak dapatkan orang punya appreciation. Kita buat kerana dua perkara tadi tu. Untuk survival kita dan juga untuk memenuhi tanggungjawab kita kepada kita punya pencipta. Okay? Dan can you pasang slide? Jadi ada banyak yang kita boleh buat secara berpasukan ataupun secara individu. Bergantung kepada bagaimana you punya colleagues menerima. Bukan semua yang datang di sini yang mungkin saya haraplah you can you merasa sekarang ni you ada semangat lah nak buat sesuatu. Kalau belum buat lagi, kalau dah buat sebelum ni, nak ucapkan terima kasih dan nak you teruskan. Kalau belum buat lagi, please start something. Jangan tunggu sampai Kosem kata jom kita buat ni, your dekan kata jom kita buat tu, because it will not happen. It will not happen. Why not it starts from the bottom, from you who you are, from what you can do. Secara sedikit pun tak apa. Lama-lama dia akan membesarlah menjadi something macam tadi Nas Daily tadi kan mengatakan bigger than yourself. Kita pun nakkan macam tu juga kan. Kita nak melakukan sesuatu yang menghasilkan something yang bigger than ourselves. Mungkin ini salah satu caranya. Ya, it's something good. Ia adalah sesuatu yang baik kalau kita buat ini secara beribadah. Ya, sebab kita lihat kita ambil ini sebagai suatu ibadah, maka tak payahlah kita nak tunggu kita punya ketua jabatan kita bagi arahan ataupun polisi universiti VC kata buat. Ya, tak payah tunggu, kita buat sendiri. Kalau bukan kat universiti pun, buat dekat rumah pun lah. Buat whatever you can do lah. Buat sikit-sikit pun tak apa. Tapi kalau buat banyak lagi bagus. Ya. So ini, yang ini ialah green office. Ini saya rasa ini yang paling mudah lah. Kalau you tak ada idea nak buat apa, sekurang-kurangnya turn your office into a green office. Dan bagaimana cara nak buat, you boleh cari sendiri. You just type aja green office kat dalam Google tu kan. Macam-macam khazanah ilmu ada dalam Google tu. Idea memang tak ada penghujungnya. Kita ada banyak sangat idea dan dari semasa ke semasa kita cuba laksanakan. Tapi it doesn't work lah. It doesn't work kalau minat tu tak datang daripada orang yang melakukan kerjanya.
Sebab saya pun macam kata Dr. Kat tadi, kita mulakan Kampus Lestari ni, kita ada yang office tu 2013 lebih kurang. Tapi sebelum daripada tu pun kita dah buat juga sikit-sikit. Tapi after dah berapa lama dah ni, dah dekat nak 1 dekad tapi kita rasa anggaran kita hanya 15%. So mungkin kita tak berapa berjaya kot. Mungkinlah. Tapi itulah sebab kita nak muhasabah diri. Ya, kita nak fikirkan di mana kita gagal. Di mana saya gagal lah, dan the green team. Tak apa, kalau gagal pun it's okay, kita dah cuba. Tapi kita kena buat lagi lah. That is why kita nak buat juga talk macam ni, supaya kita takkan berjaya kalau tak dapat tak dapat sokongan daripada warga kampus. Salah satu risiko kita adakan satu office KOSEM ke office Kampus Lestari ke, salah satu risikonya ialah kan orang pun kata okey, is fardu kifayah lah, dah ada orang buat, kita tak payah buat. Itu merupakan risikonya. Sebenarnya tak, tanggungjawab Kampus Lestari ni ialah tanggungjawab kita semua. Jadi saya haraplah kita jangan lepas tangan lah, kita buat sama-sama. Walaupun you nak bagi tahu Dr. Kat ke, tak nak bagi tahu dia ke, it's okay. Yang penting you buat sendiri. Ya, sebab memang kita sebenarnya tak ada pilihan. Jadi itu saja apa yang nak saya sampaikan. Saya buka kepada Q&A lah. Kalau ada sesiapa, saya serahkan balik kepada Dr. Kat. Okay. Terima kasih Profesor atas talk yang ataupun sembang santai yang sangat padat lah, berdasarkan pengalaman daripada permulaan pembinaan kampus kita namakan Kampus Alam. Even sekarang pun kita branding Kampus Alam UNIMAP Pauh Putra. Jadi nak kena uphold lah nama tu. Nak kena uphold. Saya bagi pihak KOSEM dengan tenaga kerja terhad. Contohnya kita cubalah setiap bulan buat pengumpulan recycling dengan talk sekali. Kita educate sebab kalau kita sediakan tong sampah, orang tak reti nak letak the right recyclables pun tak jadi cerita juga. Kumpul-kumpul, jumpalah benda-benda yang tak patut ada dalam tu. Kalau kita nak suruh semua orang tutup suis lampu pada ketika tak digunakan pun, kami tak mampu nak buat rondaan. Jadi memang individu yang kena buat. Walaupun ada pusat ni banyak mana je lah yang kita boleh pantau. Dia sama je. Enforcement memang perlu ada, tapi kita tak boleh letak setiap penjuru tempat seorang penguatkuasa. Jadi dia akhirnya datang daripada diri sendiri. Sebab tu apa yang motivate, apa yang menjadi motivasi macam Prof Zuraidah dah terangkan tadi, kita buat ni survival, bukan untuk kita tak lama pun. 10 tahun, 20 tahun kemungkinan tak besok pun kita tak ada dah kan. Tapi kita buat sebab kita tahu apa yang kita buat orang lain akan untung. Berhenti dengan rasa not in my backyard punya sifat. Kalau kita rasa tak kena kita tak buat. Bukan macam tu cerita dia. Sebab contohnya limpahan-limpahan sampah bukannya datang hari ni kita buang, besok kita nampak bersepah, tak juga. Dia datang daripada bertahun-tahun punya habit kita. Habit kita untuk buang sampah merata-rata. Habit manusia untuk tak peduli. Tak kena saya, tak apa kot. Benda-benda tu. Kalau ada yang rasa motivasi dari segi amanah, dia rasa tanggungjawab, kita cara dengan itulah amanah pada manusia, sebab tanggungjawab terhadap alam sekitar, perkara-perkara macam tu. Jadi saya lihat di sini macam Profesor Dr. Zuraidah dah katalah, semua ni main peranan. Kalau kita harapkan satu PTJ untuk buat semua, memang tak terdaya lah. Tak terdaya. Dan kempen akan sentiasa dilaksanakan. Ya, untuk orang yang Muslim, kita nak dipaksa ingat Allah pun kena semayang 5 kali. Satu hari 5 kali Tuhan ingatkan kita suruh solat. Yang ini sebulan sekali. Jadi memang tak upayalah sikap manusia tu sendiri. Jadi memang kena sentiasa. Kami akan insya-Allah sentiasa akan ingatkan untuk berbudi kepada alam. Sebab alam bagi semua ni free kat kita. Alam bagi free kat kita. Udara kita yang bersih pun free. Air yang bersih mulanya free, tapi sekarang kena bayar sebab kita yang kotorkan balik. Dan dah jadi macam-macam dah sekarang. Jadi aktiviti UNIMAP ada banyak. Mungkin setengah tu akan intrigue, akan berminat dengan pilogging, petik sampah. Ada yang minat dengan recycling. Ada yang minat dengan jimat elektrik. Ada yang minat dengan teknologi. Ada pelbagai cara untuk kita berbudi kepada alam. Untuk kita jadikan Kampus Lestari. Bukan sekadar ni. Kalau kita punya
kita punya kebolehan ataupun apa yang kita mampukan dari segi buat recycling. Janganlah tunggu tong sampah recycle yang cantik datang ke office baru nak buat. Kita hanya perlu lokasi aja untuk asingkan. Nak tunggu tong sampah hijau cantik, merah lah, itu melibatkan kos. Kos akan memakan masa. Sebab dia tak sekata kena recycle letak dekat tempat tong yang cantik. Dia hanya kata kita perlu recycling. Sampai masa dah diasingkan, kita dah boleh selesaikan. Dan terkini Prof, kita target untuk buat composting tahun depan, insyaAllah. Composting 1000 kilogram sampah. Kita akan usahakan. Kita set target supaya dalam masa kita set target tu, kita akan clear clearkan dia punya hasil tu, output tu nampak. Tapi tanpa sokongan, tanpa perubahan tingkah laku, transformasi, yang ni kita tak berjaya. Dia will be just a number. Tahun depan kalau saya tak buat, kalau KOSEM ataupun Unimed tak set 1000, tak ada, kosong pula. Jadi itu bukan matlamat kita. Itu bukan matlamat kita. Bukan matlamat kita nak capai satu nombor yang cantik setiap kali. Tapi nombor tu adalah indikator sesuatu telah berlaku. Sama dengan ranking, dia bukan satu yang kita nak target sampai, dia adalah satu indikator output yang kita senang nak tahu benda tu berlaku. Sebab nanti akan ada macam tak buat. Jadi dia akan ada pengukuran, perlukan ada pengukuran. Dan dengan pengukuran tu baru kita tahu kita kat mana. Macam Profesor cakap, kita rasa 15%, mungkin lebih sebab pelaporan. Bukannya sebab tak ada, pelaporan berlaku begitu. Okay. Jadi yang terakhir yang saya nak rumuskan is kampus lestari bukan satu target yang fix. Dia akan bergerak dengan perubahan kita. Dia bukan satu yang fix. Yang kata kita dah lestari sebab kita dah jimat, contohnya untuk waktu PKP ni, kita jimat 50% bil elektrik sebab orang tak ada. Kita tak beroperasi. Jadi maknanya kalau kita ada pengurangan dengan cara kita bekerja, ada pengurangan. Dengan cara yang tak disedari, dengan cara tak disedari, dengan cara kita bekerja, kita akan ada pengurangan bil elektrik. Dari segitu. Jadi ada pelbagai lagi contohlah lain yang kita buat, dan anda semua boleh menyumbang. Support, dengar talk, buat make it satu yang mendapat tindakan. Tindakan tu yang penting. Dah dengar, saya rasa banyak benda tentang alam kita dah dengar banyak. Jadi macam mana nak put that into an effort? Mungkin secara individu, mungkin secara berkeluarga, mungkin dari segi office kecil 2-3 orang, mungkin daripada segi office besar 10-20 orang. Itu memang bergantung kepada tindakan sendiri. Tentulah di Unimed kita boleh buat polisi dan semua. Polisi, prosedur dan semua. Pematuhan tu kita boleh laksanakan, kita boleh. Tapi kalau orang yang ada dalam sistem tu tak patuh pun, ia adalah hanya sekadar tulisan di kertas, tampal dekat dinding kita untuk orang lihat, dan itu tak menggambarkanlah perubahan kita yang sebenar. Kita punya aktiviti kita punya perilaku kita tu sebenarnya hanyalah di atas kertas, dan kita tak nak macam tu. Untuk pengetahuan Prof, bila saya buat recycle, saya dapati the same person berulang-ulang akan datang. Orang yang sama akan berulang. Jadi kalau tak pernah datang, walaupun tak pernah buat, datang tengok sekali, bawa aja. Saya tak suruh you selongkar satu store untuk buat. Apa yang ada sekarang depan mata, try dulu. Yang ni boleh recycle, hari ni kita bawa. Kalau bukan jadi ahli pun tak apa, akan dimasukkan ke dalam tabung, dan tabung tu kita guna untuk tanam pokok baru ni. Untuk jaga pokok-pokok, dia tabung kita guna duit itu untuk kita laksanakan aktiviti lain. Jadi sebenarnya macam kata, kalau nak tanam pokok sendiri mungkin tak ada tanah, tak ada anak benih, tapi sebenarnya tanam pokok satu benda, jaga pokok pun adalah satu aktiviti juga. Jadi jangan sampai taksub sangat nak tanam pokok, sebab kadang tanah kita pun dah mula tak cukup ni dekat pauh nak tanam pokok. Tapi nak jaga pokok tu, honestly saya cakap kita tak ada kapasiti nak buat tu lagi. Kita boleh tanam, dia tak seronoklah tanam tinggal kan. Kita kena jaga juga, sebab Port Rafiq tanggungjawab dia nak jaga anak pokok tu. Jadi kita akan usahakan in that sense. Okay. Ada soalan daripada FB tak? Tak ada Okay, daripada floor? Ada.
15,000 student ni, kalau kita tengok dia periksa type kita tu banyak. Jadi dalam quality dia ada apa tu retention period kan, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun kan. Jadi sekarang ni saya jumpa kalau dalam quality dia panggil customer product, itu punya type, lepas tu yang filternya, HAC-nya tak ada banyak. Saya jumpa ni dekat ini dia yang cara yang bagi buat ni dia bagi dekat saya itu. Jadi saya nak cadang kat ni buat centralize kita punya storage tu. Jadi kita control lah, kita perlu kotak lah, ada number bila jadi kita centralize ni, jadi semua ni quality sama bagus itu satu tempat lah. Jadi bila kita boleh discuss sampai konsep guna apa. Sebab nak itu kadang-kadang dia ada cara dia. Cara dia bila kita nak tengok apakah kita nak boleh recycle kan, pressure kan. Jadi kalau orang kita dapat hasil boleh kepada industri. Ini saya punya cadangan untuk ini sebab sebenarnya memang dia sebab dia sebab kalau saya tengok banyak yang petak-petak banyak petak-petak yang takut dia publik di rumah. Kan ada sebab dia satu dia tunjuk terang dia balik rumah dia punya tak atau yang dia punya ni punya tak ini yang sama. Yang kedua saya cadangan saya iaitu sekarang ni kita banyak ikut aircon dan speed ini kita banyak yang bangunan kita dah pindah kan. Jadi yang banyak speed ini yang aircon dengan kompresor banyak tak tahu kita banyak tapi kita keluar itu memang ini hotel ini tinggal yang pun tidak orang aircon itu banyak. Jadi saya cadangkan aircon ni kita boleh jadi hasil kita jual balik kita buat kita boleh jual kita untuk stop kan. Mungkin kita boleh jual tapi kita jual 5 kilo memang murah. Tapi kalau kita open tu kita dapat hasil balik dekat ni sikit. Jadi memang banyak aircon ni kita pembangunan bagi pembangunan kata lepas kadang ambil part tu modify. Jadi mungkin pembangunan itu pasang baru lagi kan. Itu yang kedua. Ini punya aircon lah. Kita banyak lagi yang kita dah tinggal daripada rumah sebab pada kota nak pembangunan. Yang ketiga saya bagi input untuk kita sekarang ni kita untuk yang kita dulu saya ada program untuk kita guna gas yang itu ada jenis gas yang environment friendly kalau tak bagi station itu CFC. Okey, terima kasih Cik Ishak. Okay, let me respond. Yang pertama tu, idea kertas tu, idea yang sangat baik. Cuma saya nak minta kalau Cik Ishak boleh lead it, you lead the initiative. Boleh tak? Because kalau you bagi cadangan yang baik, tapi perlukan pelaksanaan. Siapa yang laksanakan? Dia berjatuh pada Dr. Cat lah juga, dan dia dan beberapa orang rakan dia 4-5 orang tu, dia takkan buatnya. Because dia ada banyak. So kalau you take the initiative, sebenarnya kita dah cuba model ni. Kita ada orang macam-macam idea, lepas tu kita can you lead or not? Can you do it? Tapi lepas tu dia tak berapa sangat, lama-lama macam hilang tau dia punya minat. Saya pun tak tahulah. Saya sedih. Because idea bagus. Dan orang tu pun memang boleh buat. Dia mampu buat. Cuma dia kena call a meeting. Tapi kalau dia perlukan bantuan, dia minta lah KOSEM kan, apa-apa sokongan, nak surat ke, nak call a meeting ke apa ke. Tapi you have to lead it lah. Cari siapa jawatankuasa you, 3-4 orang, meeting apa strateginya, tulis surat pada dekan ke, pergi jumpa dekan ke, pergi jumpa pembangunan ke, cari store. Boleh buat, memang boleh. Tapi kena ada orang yang buat. So kita nak galakkan lah. Itulah dia ada banyak idea. Dan I'm sure ramai orang kat sini pun ada banyak idea. Why not do it? Ada sesuatu yang you boleh buat. So why not buat? It's a very good idea. Memang semua orang pun akan berterima kasih kalau you boleh buat itu kan. Sebab memang kita semua ada kertas dalam office kita. It becomes a fire hazard tau kat kertas tu. Kalau kita tak jaga betul-betul. Dan kita kena 6 tahun 7 tahun 5 tahun ke apa kan. Lepas tu kita dah berapa tahun dah kan kat Unimap ni, dan kertas kita memang bertan-tan.
Itu satu. Lepas tu apa tadi yang aircon? Aircon tu terima kasihlah sebab saya pun baru tahu ada orang minat aircon yang terpakai sebab dia orang boleh betulkan sikit. Lepas tu dia boleh jual. So sebenarnya ada orang minat. Cuma sayanglah maklumat tu tak sampai kan pada orang yang berminat. So I think yang tu kita boleh cakap dengan pembangunan. Ya. Yang ketiga tu apa yang CFC yang tu tak tahulah, itu kena tanya orang yang pakar, boleh ke masukkan non CFC ke dalam dalam mesin yang CFC apa aircon yang guna CFC kan. Tapi tak apalah, yang tu is technical kan. Dia pasal tentang pelupusan ni, dia mudah kalau tuan punya badan tak bagi tahu dia ada barang bernilai sekian-sekian untuk dilupuskan, kita memang tak ada kesan. Saya ada kertas daripada 2005 contohnya, tapi dia diam aja, memang tak boleh nak tahu. Tapi kalau ada inisiatif nak bagi tahu, kita dah jalan sebenarnya. 2 PTJ dah buat PPK pembuatan 4 tan kertas dibuang tahun lepas, dengan PPK mekatronik 1.6 tan. Cara dia kita tahu, tapi the groundwork tu kami tak mampu. Kita tak tahu setiap pensyarah ada berapa banyak kertas dalam kelas. Kita tak tahu setiap office ada simpan berapa banyak dokumen yang boleh dilupuskan. Yang kita boleh bantu terutamanya, okay, kita tahu cara yang berdasarkan 2 PTJ ni ialah pertama sekali you kena collect dulu. Sebab ada ini adalah level dokumen, kita nak tahu dia sulit ke, terhad ke dan seterusnya. Yang itu penyelaras jaringan industri yang akan tentukan. Dah clear tu, kita kena hantar dokumen tu kepada arkib negara. Dan cara dia tak susah, you kok je kertas tu banyak mana. Bukan nak kena timbang pun, susun you kok. Lepas ukur, tak silap saya pengalaman 2 PTJ ni dalam masa sebulan dia akan dapat reply, lulus untuk dilupuskan. Dan lori yang kita engage adalah sebab kita ada MOU dengan idaman. Kita panggil lori idaman datang collect for you dan dibayar. Sebab ada tata cara pelupusan secara kitar semula. Selama ni saya tahu praktis sebelum ni orang ingat hanya boleh bakar dan tanam. Ada tata cara pelupusan kitar semula. Jabatan Pendidikan Negeri dah buat dekat textbook, bank dah buat. Jadi benda tu bukan baru, cuma kita je baru tahu dalam setahun 2 ni. Jadi ada cara dia. Saya tak mampu kumpul setiap pensyarah, saya boleh tahu cara dia begini. Once you dah collect, you tak perlu store pun. Sebab dalam masa sebulan, storage sebulan tu sekejap je lah kan. Kalau boleh simpan 10 tahun takkan sebulan tak boleh simpan kot kan. So dalam masa sebulan dah kumpul, it can be cleared. Itu cara dia, itu proses dia. Tapi nak pergi setiap bilik tu kita tak mampu, kita tak tahu. Sama dengan aset, aircon kan, aircon ataupun yang ni BC dah minta saya bantu Jabatan Bendahari dan juga bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan nak buat sisa e-waste ni, nak buat macam mana banyak-banyak barang elektronik ni kan. Kita dah ada pusat pengumpulan e-waste. Malangnya hari tu kami tim saya hari pertama kot masa kita jumpa, hari kedua kita dah start cuci dah. Sebab separuh adalah sampah-sampah yang orang tinggal yang bukan e-waste. Kita jumpa air lah, langsir lah, kotak lah, macam-macam dekat situ. Itu sifat tak bertanggungjawab, tapi kita tak adalah pasang kamera kat situ kan. Siapa nak jangka setiap satu tu tempat tu. Jadi untuk e-waste, kalau individu tu sendiri tak sedar dia ada e-waste nak dilupuskan, kita memang tak mampu nak cari. Kita tak mampu. Jadi kita, tu lah tadi datang dengan individu. Duduk dekat bilik tu, scan around. Yang ini kertas nak buang, boleh recycle. Yang ini e-waste. Itu talk saya sepanjang 6 bulan ke belakang ni tentang segregation, pengasingan sisa di punca. Kena kenal tu dulu, baru kita boleh tahu the next step. Okay, you ada sampah ni, ini hari dia. Jabatan Alam Sekitar dah berkali-kali minta kita punya tong e-waste tu dibuka kepada public, tapi dengan kita tak berani sebab kita tak tahu siapa yang masuk. Itu ada isu keselamatan pula, tapi staff boleh letak dekat situ bila ada e-waste. Jadi kalau ada yang takut mungkin ada personal document ke apa kan, you boleh musnahkan dulu you punya chip tu. Kalau tak nak orang, ketuk je, dia tak ada kata kena dalam keadaan cantik. The processor tu ketuk dia dan tak ni lah. Dan kita pastikan kita hantar kepada orang yang betul. Lori yang datang Unimed adalah lori daripada Penang, Campur 6 tu, yang dia menguruskan sisa di utara, license Jabatan Alam Sekitar. Kita tak panggil vendor yang small vendor ni sebab kita tak pasti lesen dia sah berapa lama. Memang kita boleh minta lah. Jadi dari segi universiti kita jagalah integriti benda tu, iaitu untuk e-waste. Jadi sekiranya macam aircon yang berlebihan, mungkin ada tindak cara lah. Itulah dia kata kita memerlukan sokongan banyak benda. Nak check aircon tu okey ke tidak, barang mana boleh pakai. Mungkin kita boleh set up untuk technician kita, since lab is not very actively
on kan sekarang. Ajar macam mana nak servis aircon. Saya rasa ada kursus tu kot. So, kita boleh buat servis aircon, finding the right equipment. That's a good idea. But we need people to help us to do so. Kita boleh arrange dia punya lokasi, masa, staff mana yang terlibat. Tapi at the end of the day, individu tu sendiri kena ada dan bantu contribute ke arah benda tu. Itu on dia punya aircon tu lah. Memang aset cara pelupusan memanglah ada yang boleh dijual, ada yang perlu dilupuskan, tapi dia punya banyak-banyak benda dalam klasifikasi sampah ni, dalam pengurusan sisa ni, boleh guna ke tak boleh guna, punya kerja tu sangatnya renyah. Sangat renyah. Nak tengok satu-satu benda tu elok tak elok. Jadi memang perlukan ramai orang. Saya tak rasa boleh buat sekali one off kan. Maybe itulah dia punya keyword, istiqomah. Hari ni buat satu, minggu depan buat lagi satu, minggu satu. Jadi dari segi konsep mungkin kita boleh buat sebulan sekali. E-waste dia tak kerap, mungkin 3 bulan. Dan sambutan ramai pun. Orang kata kalau lori tu datang 1 tan, saya hantar 1 kilo tak sampai pun, next time mungkin dia tak datang sebab dia datang for free. Dan hasil jualan dia tak banyak mana pun. Sebab kata Prof lah, tak boleh kaya lah dengan itu. Jadi banyak yang sedekah. So bila buat tu rasakan dia ialah satu contribution secara individu terhadap alam sekitar. Kalau kita letak duit di depan, silalah berniaga sisa tu rather than jadi penyumbang kepada jualan. Dan kita akan dapati perniagaan tu tak banyak, tak ramai yang itu. Lagi-lagi kita duduk kat utara ni, sangat sukar lah kalau kita duduk belah selatan, negeri-negeri tu agak mudah sikit nak dapat orang untuk collect. Tapi di utara ni panggil untuk ambil percuma pun kadang-kadang dia tak tentu datang. Itu situasi yang kita hadapi di sini. Orang nak buang, vendor pula tak nak datang sebab tak cukup. Nak buat setiap bulan tak cukup volume dia, kena ada certain volume. Nak ada volume nak kena ada tempat, dah ada tempat orang lain salah guna. Jadi ini ialah isu cabaran-cabaran kita lah, cabaran-cabaran kita. Jadi kalau you boleh collect tempat you, insyaAllah kalau letak dekat tempat e-waste tu, mungkin ada scavenger, orang luar datang ambil kita pun tak tahu kan. Orang nak ambil. Jadi kalau you feel nak tunggu tarikh yang sesuai, kalau ada tempat boleh collect. Tapi kawasan e-waste tu dia terbuka lah. Dia terbuka. Scavengers akan ada macam mana pun nak ambil. Itulah nanti. Dan kalau tak nak tunggu universiti pun tak apa, luar rumah dah boleh buat. You don't have to tunggu orang start it off to make it happen. Tolong jangan tunggu. Kita boleh initiate. Kalau berminat, I think anytime you boleh tanya saya macam mana nak buat. Saya akan bagi tahu cara dia step by step. Kalau benda baru, kita bersama-sama lah macam mana nak create that thing. Benda baru memang kena create lah. Kerja dia memang lebih lah. Sebab benda baru kan, nak buat macam mana. Tapi benda baik, kenapa kita berhenti untuk buat benda yang baik, kenapa kita tak nak berbuat baik? Jadi jangan tunggu orang lah. Just come to us. Cik Isha boleh start kot nah in chemical engineering. Untuk pasal yang kami pun dulu saya dulu kat Kochi kan, kita pun dah incak juga schedule waste. Schedule waste kita ini kalau kita sebab kita macam ada chemical container pun. Sebenarnya kalau kita himpun pun memang banyak. Sebab ini dekat 8 tan per tahun yang kita generate now. Ini cost sebab bila schedule waste kita bayar dekat license contractor dan budget dalam tahun 30,000. Ini pun dulu
Tu bagus tu. Macam tu lah. Maksud dia ada usaha ke arah tu sebab kita nampak benda tu berlaku dalam volume yang besar kan. Jadi tindakan lah nak ambil. Saya rasa universiti mengalu-alukan semua ni. Universiti sangat mengalukan tapi dia nak pergi secara terperinci setiap isu dan situasi dan come up with a solution tu agak terhad lah. Kita punya resources kita sebab orang yang berada di lapangan lebih mengetahui apa yang berlaku. Honestly kan, macam mana proses dia. Jadi cadangan tu elok daripada bawah. Kita untuk buat green ni dia top bottom dan bottom up. Dua-dua perlu. Jadi top bottom selalunya memakan masa. Bottom up dia akan bila bottom up berlaku, top bottom punya instruction akan lebih mudah lah nak dilaksanakan tanpa big resistance lah insyaAllah. Okay, jadi Prof, would you like to say ni dah I think dah 1 hour dah lebih. Tak ada apa kot, saya rasa itu sajalah yang daripada saya. Saya harap respons yang macam Cik Ishak ni, orang lain pun ada respons macam tu dan melakukan sesuatu balik ke office nanti atau balik ke rumah nanti. So itu sajalah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Kat dan juga selamat maju jaya kepada COSCAM dan timnya dan juga tim yang lain lah, rakan-rakan saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, you can tanya dekat Facebook, kita boleh jawab. And saya punya line sentiasa terbuka. Kalau you ada question on campus Lestari dan ada cadangan, kita bantu sedaya upaya yang kita boleh. Kita harap dana. Kalau nak buat kerja community pun kita akan involve, insyaAllah. Kita ada beberapa project going on. Harap semua dapat involve lah. Ingat contohnya kita buat vlogging ke ataupun kutipan sampah kat Kuala Perlis, mungkin sebulan sekali ke, boleh ajak keluarga join, boleh ajak, jadikan dia riadah lah, satu aktiviti bersama supaya ilmu ni kita sampaikan sampai kepada ahli keluarga, anak-anak, educate semua orang sekali. Okay, terima kasih kepada PKK di atas sesi ini dan I think saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. University